قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Firman Allah Ta'ala, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Artinya, ingatlah peristiwa hari peperangan Hunain, di mana kamu telah merasa bilangan kamu cukup ramai. Lalu kamu memandang lekeh atau memandang gampang kepada kekuatan musuh hingga kamu dikalahkan. Anggapan kamu itu tidak menolong kamu sedikit pun. Tuan-tuan muslimin sedang berjemaah dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita dah berada di malam 1 Muharram 1445 Hijrah. Syukur pada Allah kita masih diberi peluang dan ruang untuk terus melakukan taat dan ibadah pada Allah. Semuanya itu adalah taufik, semuanya itu adalah pimpinan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Maka sesuai dengan memperingati hijrah, hijrah ialah man hajara su, orang yang meninggalkan semua jenis kejahatan. Maka salah satu daripada bentuk kejahatan ialah kejahatan batin. Jahat dalam batin kita, dalaman kita. Zahir kita nampak buat ibadat, nampak buat taat, tapi batin kita ada sifat-sifat mazmumah yang sedang kita baca ni. Salah satu daripadanya ialah sifat ujub. Sifat dia kata menganggap, merasa diri lebih daripada orang lain. Sama ada rasa lebih itu dari sudut ilmu, atau rasa lebih itu dari sudut ibadat, ataupun lain-lain lagi. Lain-lain tu banyaklah. Lebih dari sudut nasab, dari sudut keturunan, lebih dari sudut harta, lebih dari sudut fizikal. Itu semua disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, pendetailan dia. Sini kitab kecil dia tak hurailah lebih tu berasa lebih tu dari sudut mana. Dia sebut dua contoh. Satu, berasa lebih pada ilmu banding dengan orang lain. Kemudian berasa lebih banyak ibadat berbanding dengan orang lain. Jadi ujub tu bila kita berasa tak bimbang, benda tu hilang daripada kita, dia jadi ujub. Bila kita rasa tak bimbang ataupun tak ada rasa takut hilang daripada kita, apa benda? Ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tak berasa boleh hilanglah daripada kita. Sebab kita berasa kita yang usaha, kita yang mengaji, kita yang cari, kita yang hafal, kita yang baca. Jadi duk nampak kita semata-mata, maka tak berasa takutlah hilang nikmat tu daripada kita. Itu menyebabkan kita berasa lebih daripada orang lain.
Padahal Allah Ta'ala nak menghilangkan lebih ilmu pada kita ni senang sangat. Kita tak ada keturunan gila, boleh tak kita jadi gila? Boleh je. Kita tak ada keturunan orang yang nyanyuk. Keturunan kita, tok nenek kita tak ada yang jenis nyanyuk. Boleh tak kita seorang nak jadi nyanyuk? Boleh. Allah Ta'ala boleh buat belaka. Jadi, bila nyanyuk, bila hilang ingatan, tak ada lah ilmu. Maknanya adanya ilmu, tak adanya ilmu, semuanya Allah Ta'ala. Bukan kita. Kita baca buku, belum tentu kita boleh ingat apa yang kita baca. Orang hafal ilmu, hafal Quran, belum tentu dia ingat Quran yang dihafal. Batu surah-surah lazim pun kadang-kadang tukar takkir gitu. Baca surah Al-Kafirun, tak bertemu hujung. Tak bertemu lakum dinukum waliyadin, tak bertemu. Ulang balik, tak bertemu juga hujung. Bila Allah Ta'ala tak bagi kita sampai ke hujung ayat tu. Tu nak beritahu bukan kita yang mengingatkan apa yang kita hafal pada zahir itu adalah Allah. Yang menutur di lisan kita saat kita baca pun Allah Ta'ala juga. So semua serba-serbi dia belaka. Bila kita sedar tu mari daripada Allah Ta'ala, adalah rasa takut hilang benda tu daripada kita. Bila ada rasa takut, maknanya kita tak nampaklah benda tu adalah kita punya mutlak. Kalau kita berasa gitu, maknanya kita ni laisa bimu'jibin, kata ulama. Ni orang yang tak takjub, orang yang tak ada ujub ni. Sebab apa? Sebab dia sedar lagi benda yang ada di dia tu, fizikal dia comel daripada atas sampai ke bawah. Tengoklah dari sudut mana. Rambut comel, mata lawa, telinga cantik. Apa? Tengoklah dari sudut mana. Daripada atas hujung rambut sampai hujung kaki. Cantik, halus, molek. Mari mana ni? Cantik, halus, molek, lawa, putih, melepok dan sebagainya ni. Allah buat. Tak ada sikit pun sentuhan daripada mak ayah. Tak ada sikit pun sentuhan daripada ayah, daripada mak. Walaupun sepanjang mengandung tu mak duk baca surah Yusuf. Nak suruh apa? Nak suruh anak lawa bagai Nabi Yusuf alaihi salam. Duk baca surah Luqman, nak suruh jadi bijak macam Luqman. Duk baca macam-macam jenis surah lah. Kalau boleh nak suruh jadi macam tu lah yang dibaca tu. Tapi jadi ke tidak, semua Allah Ta'ala. Kita hanya ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha kita tak memberi kesan dan bekas apa-apa. Apa yang kita buat tu hanya menjunjung perintah Allah Ta'ala. Suruh perbanyakkan ibadah. Suruh perbanyakkan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Saat mengandung, saat itu, saat ini dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala. Bukan kita yang menentukan sebab aku putih, maka anak mesti putih. Bini aku putih, anak mesti putih. Tak. Ada orang anak dia lahir gelap. Suami isteri putih. Tiba-tiba anak gelap. Menurun siapa? Gaduh laki bini. Kamu menduakan aku. Kamu ada lelaki lain. Senyap-senyap di belakang aku. Mu berzina dengan lelaki lain. Pergi cek DNA. Molek-molek tengok mari daripada mung lah tu lelaki aku. Faham ke tuan-tuan bahasa saya? Mana ada lelaki lain lagi? Aku seorang perempuan yang salihah, yang baik, yang menjaga kehormatan diri. Tapi dah Allah Ta'ala nak jadikan anak tu lahir daripada mak ayah yang putih, gelap juga. Gelap lah. Berkulit gelap juga. Gelap lah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang menjadikannya. Tu kalau bangga dari sudut fizikal kecantikan. Lepas tu tuan-tuan ambil lah contoh-contoh yang lain lagi. Cuma nak sebutnya, selagi mana kita berasa, kita nampak benda ni mari daripada Allah,
Dan kita duk takut dalam hati kita, benda ni boleh hilang ni, boleh Allah Ta'ala ambil balik ni daripada aku. Nunjuklah, ujublah, nantikan Allah Ta'ala tarik balik, ambil balik daripada kita. Maka kalau kita duduk dalam keadaan demikian, kata ulama, orang macam ni laisa bimu'jibin. Orang macam ni dia tidak ada sifat ujub dalam diri dia. Ataupun orang yang gembira, suka dia dengan nikmat yang ada pada dia tu. Nikmat tubuh badan cantik ke, nikmat harta banyak ke, nikmat pangkat ke, ataupun nikmat apa lagi, ilmu ke, nikmat duduk dalam ibadat ke. Oh, happy dia. Suka dia dengan keadaan yang diberi tu. Tapi sikit pun dia tak sandar benda tu pada diri dia. Dia duk nampak Allah Ta'ala bagi. So gembira dia tu, gembira dengan atiyah dipanggil. Gembira dengan anugerah daripada Allah. Orang macam ni pun laisa bimu'jib. Orang ni pun tidak termasuk dalam kalangan orang ujub. Walaupun dia suka, duk cerita keturunan dia memang orang putih-putih pun. Orang duk kata, cantik-cantik lah, anak putih-putih lah. Dia pun kata, keturunan kita memang orang putih-putih pun. Suka dia, gembira dia. Tapi dalam hati dia, tak ada sikit pun duk sandar pada diri dia. Duk tengok pada atiyah, pada anugerah Allah Ta'ala. Anugerah ketentuan Allah Ta'ala, dia ni adalah salsilah, jalur daripada orang putih-putih. Lepas tu, jalur daripada orang yang kaya-kaya, pandai-pandai pula, berjaya-berjaya pula semua. Tuan-tuan mesti pernah jumpa kan? Anak beranak dia pandai-pandai. 10 orang adik-beradik pandai-pandai pula tu. Menjawat jawatan besar-besar pula tu. Dah lah dia adik-beradik 10 orang dah pandai-pandai dah. Anak dia pula pandai-pandai pula. Tapi kalau bercakap dengan dia, dia cerita, gembira dia. Tapi sikit pun dia tak sandar pada dia. Dia nampak tu adalah anugerah daripada Allah. Mulut tak lekang dengan Alhamdulillah, Tuhan bagi. Dia gembira dengan Tuhan. Happy dia tu happy dengan Tuhan. Orang macam ni tak termasuk dalam orang yang ada ujub. Yang ujub ni macam mana? Tu definisi dia tu. Ada nikmat, lepas tu dia tak berasa takut hilang. Sebab apa? Sebab dia berasa diri dia lah yang mendapatkan nikmat tu. Diri dia lah yang berusaha secara mutlak. Tak ada sikit pun dia sandar pada Allah Ta'ala. Tak ada sikit pun dia gembira tu kerana anugerah daripada Allah Ta'ala. Ni orang ni dia panggil orang yang ujub. Terlepas. Terlepas pandang pada anugerah daripada Allah Ta'ala. Babak dia sebut contoh gini lah. Nak suruh mudah kita faham. Kita ni waktu sakit kan. Selagi tak bertemu ubat ke, mulut tak lekang daripada minta dengan Allah. Allah sakitnya. Doa tu tak payah cakap lah. Akak tangan kau, tak akak tangan kau, mulut tu dia sebut, ya Allah sakitnya. Duk minta doa dengan Allah, sembuhkanlah ya Allah. Sihatkanlah ya Allah, anugerahkanlah keafiatan, kesihatan, kesejahteraan. Duk minta dengan Allah Ta'ala. Selagi tak bertemu ubat. Tapi bila orang mari ziarah pada kita, dia kata, mu ni sakit begian-begian ni, aku tahu ubat ni, aku teradah dulu. Mujarrabah. Mujarrab. Dia pun bawa mari pada kita ubat tu. Kita pun minum sebutir, telan sebutir, minum segelas kecil dia tu. Kebah sungguh, hilang sungguh penyakit. Kena pula lepas tu cari ubat lah, tak ada lah Allah. Tu kita orang kita tu. Boleh panado sebutir, tak terlupa lah yang Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Sebab apa? Duk berasa panado tu lah boleh menghilangkan, menyembuhkan. Padahal panado tu boleh bagi bekas apa? Dia adalah ubat yang direka oleh manusia juga, campuran-campuran dia tu. Makhluk serupa kita, ya panado tu. Boleh buat apa? Batu asyafinya adalah Allah, al-mu'afinya adalah Allah. Tapi kita bila telan sebutir, kebah demam kita.
Tadi sebelum kena penada nak berjalan pun tak larat dia kata. Nak akak kepala pun berasa nak atuk kepala di dinding, tak hilang sakit kepala ni. Telan ubat tu sebiji, hilang sakit kepala. Tak ada lah Allah Ta'ala-nya boleh jadi terlupa. Alhamdulillah. Dia tu. Terlupa tu. Ni pun serupa ni, terlupa. Duduk dalam nikmat ni, duduk dalam anugerah daripada Allah Ta'ala. Terlupa dia mari daripada Allah. Menyebabkan suka kita, suka dengan diri sendiri. Tak ada rasa takut lah. Hilang sebab apa? Duk berasa anugerah yang ada di kita tu semuanya mari daripada usaha kita lah yang mendapatkannya. Baik, tengok hadis Nabi, apa ayat Quran. Allah Ta'ala tegur para sahabat Nabi. Kata Allah Ta'ala dalam satu peristiwa peperangan Hunain. Perang ni berlaku selepas daripada Fathu Makkah. Jumlah tentera Islam pada masa tu ramai adalah nak banding dengan Badar. Peperangan mula-mula dalam Islam Badar 313 ya. Ambil nombor tu buh di nombor plate kereta. 313 tapi mahal 3 nombor. Baik. Badar 313. Hunain ni jumlah kaum muslimin pada masa tu 12k. 12,000 ramai lah masa tu. Musuh tak seramah ni, tak seramah 12,000 ni. Oh, sedap adik kita dah ni. Sebab apa? Tengok pengikut kita ni ramai bukan main ni, penuh stadium. Contoh tuan-tuan ni, contoh. Penuh stadium kita ni, takkan kalah lagi kita. Padahal yang mari tu pakai baju nampak penyokong kita, rupa-rupanya berpura-pura. Contoh. Akak contoh ni tuan-tuan nampak serius. Lalu musim pilihan raya. Contoh, boleh buat orang nak menipu kita. Mu giah pakai giah aku bayar padamu setiap orang yang gi RM50, tapi mu pakai baju dia, gi biar dia nampak ramai. Oh, bila kita nampak ramai tak ada usaha ikhtiar dah kita. Nak camping kau nak itu kau nak ni tak ada lah. Sebab apa? Ramai dah kita ni. Mesti menang kita. Sikit lagi tak bergantung dengan Allah. Tak nak gitu. Lalu dalam perang Hunain ni gitu. Tengok ramai dah kita ni. Takkanlah dulu ketika peperangan Badar jumlah kita 313. Jumlah mereka 1000. Tapi kita boleh menang. Dalam keadaan kita kelengkapan pun tak ada, kenderaan pun tak ada. Naik bergilir-gilir. Sahabat bergilir-gilir naik kenderaan. Senjata pun tak ada. Ada ketika Nabi bagi ranting kayu je untuk jadikan senjata. Tu kita boleh menang, takkan dengan 12,000 kita tak boleh menang. Tengok sahabat duk cakap gitu. Maka bila berlaku peperangan Hunain, tengok Allah Ta'ala cerita wa yauma Hunain. Allah Ta'ala suruh ingat balik, imbas. Ingat balik cerita. Allah Ta'ala suruh cerita kepada seluruh umat manusia yang baca Quran ni. Biar ambil pengajaran. Wa yauma Hunainin, pada peperangan Hunain tu. Dalam peperangan Hunain tu, idh a'jabatkum kathratukum, ketika kamu semua pada masa tu rasa takjub dengan jumlah ramainya kamu. Idh a'jabatkum kathratukum, tapi kata Allah Ta'ala falam tughni ankum syai'a, falam tughni kathratukum ankum syai'a. Gitu asal ayat dia. Maka sedikit pun banyak itu tidak menjadikan kamu kaya. Kaya tu maksudnya apa? Tak berhajat lah. Orang kaya, orang tak berhajat lah. Orang kaya, orang yang tak meminta lah. Dia tak berhajat pada apa? Pada orang memberi pada dia. Sebab apa? Dia kaya. Jadi, banyak kamu tu kata Allah pada masa tu, sikit pun tak menyebabkan kamu ni jadi orang yang kaya, yang tak berhajat. Bahkan kamu sebenarnya tetap berhajat pada Allah Ta'ala. Tak percaya, tengoklah peristiwa ni. Tuan-tuan bacalah kisah ni. Kalah di peringkat awalnya.
Sebab apa? Sebab duk berasa dengan ramah kita, kelengkapan cukup kita, maka pada masa tu tak ada dah pergantungan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam perang Badar, tuan-tuan boleh lihat bagaimana tadarruk para sahabat duduk bertawajuh pada Allah Ta'ala. Nabi sendiri bertawajuh pada Allah Ta'ala. Tak sekira Nabi lah. Nabi ni peperangan apa sekalipun tawajuh tak lepas dengan Allah Ta'ala. Cuma nak sebutnya Nabi bertawajuh pada Allah Ta'ala. Angkat tangan sampai jatuh rida atas bahu. Gantung harap dengan Allah Ta'ala. Tapi dah sahabat-sahabat ni masuk dah penyakit ujub dalam diri dia. Berasa kita ramah, maka tak perlu dah kepada apa-apa. Kita boleh menang mudah ni. Maka Allah Ta'ala datangkan teguran dalam bentuk kekalahan. Nak suruh sedar, kita gitu juga kadang-kadang saat kita tak sedar, Allah Ta'ala bagi jatuh. Saat kita galik dengan nikmat kesihatan, terlupa tu Allah Ta'ala tu. Duk berasa kita jogging, duk berasa kita jaga makan, duk berasa kita makan suplemen. Tengok orang yang sebaya dengan aku umur 60, 70, macam-macam penyakit dah ada. Aku tengok tak ada sakit apa lagi. Tiap kali orang tanya, tak ada penyakit lagi saya setakat ni. Terlupa dah, alhamdulillah. Sihat lagi setakat ni. Allah Ta'ala bagi penyakit, satu nak suruh tersedar, terjaga. Takut gi dengan hanyut gitu. Maka dia buat mari. Orang yang berilmu, orang yang alim, kadang-kadang Allah Ta'ala buat mari teguran gitu. Orang tanya satu masalah, tak mari jawapan dalam pada. Biasa duk buka soalan, mengajar setengah jam je. Lepas tu, sejam lagi buka pada soalan. Tanyalah nak tanya apa. Bertindan-tindan ketah tu mari siapa. Tanya, baca satu jawab, baca satu jawab. Bukan jawab tanpa dalil, tanpa nas. Boleh sebut dalil dengan nas sekali. Saat Allah Ta'ala nak suruh sedar, takut hanyut dengan galik mu'alim ni. Wak mari satu soalan mudah. Mari gelap pala. Mari blank. Saya tak ingat ayat ni. Masalah ni. Nanti saya rujuk balik. Tu cara Allah Ta'ala nak tegur, nak uji kita, mendatangkan ujian tu tujuan dia untuk menyedarkan kita supaya tak hanyut. Tu nasib baik dia tegur. Kalau tak tegur, hanyut gitulah kita. Baik. Ada seorang ulama yang bernama Bishr bin Mansur yang dikenali sebagai ahlul ibadah. Dia ni memang orang kenal dia ni ahli ibadah. Seorang yang rajin beribadah. Bila dia semayang, atalas salah. Kalau dia semayang, dia memanjangkan salat dia. Lama dia semayang. Orang lain balik sampai rumah dah. Hiruk tertarik habis gelah dah. Dia duduk semayang situ lagi. Duduk semayang sunat situ. Lepas semayang isyak, 2 rakaat ba'diyah. Lepas tu sambung dengan witir pula 3 rakaat. Barulah balik dah lah. Mayang sunat ba'diyah 2 rakaat 3 witir. Slow-slow pergerakan dia. Penuh dengan tertib, terning, tomak ninah. Maka lama lah dia semayang. Begitulah ibaratnya Bishr bin Mansur ni. Atalas salah. Satu hari dia semayang, ada seorang lelaki duduk perhati dia semayang. Duduk perhati dia sembahyang. Fafatana lahu Bishrun. Tapi Bishr ni dia sedar. Dia sedar ada orang duduk perhati dia sembahyang. Kalau kita tambah 2 rakaat lagi. Asal witir buat 3 jadi 5. Asal witir buat 5 jadi 7 kita. Jadi koh rajin kita. Koh ni bertambah rajin. Gitu. Jadi makin rajin kita beribadat pada Allah Ta'ala. Dia sedar. Lalu falamman sarafa, bila dia selesai daripada solat dia tu, dia pun paling pada orang lelaki yang duk tengok dia semayang tu. Maka dia kata apa? La yu'jibannaka, jangan sama sekali
Apa yang mu tengok tu menyebabkan kamu jadi kagum dengan aku. Apa yang mu tengok aku ibadah, aku semayang. Ni bukan contoh tadi tuan-tuan Mayang ba'diyah 2 rakaat, lepas tu 3 rakaat. Dak ni, Bishir ni semayang banyak lah. Maknanya, lebih daripada tu lah dia semayangnya. Jadi, bila gitu, dia pun kata, La yu'jibannaka. Jangan sama sekali menjadikan engkau ta'ajub dengan apa yang engkau tengok berlaku padaku tu. Ni orang tak ada ta'ajub tu, tengok. Bishir cakap ni, sebab dalam diri dia tak ada rasa hairan pun dengan diri dia. Semua tu dia tengok taufik Allah. Allah Ta'ala yang nak perlakukan pada diri dia, jadi ahli ibadah. Duduk dalam taat, beribadat. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tak letih ke? Letih lah pada sifir orang biasa. Tapi tak letih pada orang yang Allah Ta'ala kehendaki tak letih. Letihlah pada kita orang biasa. Bergantung dengan diri kita letih Tapi boleh jadi tak letih. Orang yang Allah Ta'ala nak dia tak letih. Sebab apa? Letih tak letih mari daripada dia, bukan mari daripada kita. Orang tidur 2 jam, kita tidur 8 jam. Yang tidur 8 jam lebih letih daripada yang tidur 2 jam. Itu kata letih tak letih. Bukan kita. Yang menyebabkan kita letih tu Allah Ta'ala. Yang menyebabkan dia tak letih pun Allah Ta'ala juga. Tu hati biar silau situ. Biar boleh nampak. Jadi, bila gitu, dia tak nampak yang diri dia yang buat. Jadi, dia pesan pada lelaki yang duk tengok dia tu. Dia kata apa? Dia kata, fa inna iblis. Dia kata, mu tahu tak? Iblis dulu beribadat pada Allah Ta'ala bersama dengan malaikah. Iblis ni kan kana minal jin. Tu iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ni asalnya daripada kelompok jin yang duduk buat taat pada Allah Ta'ala. Dan jin ni Allah Ta'ala cipta lebih awal daripada manusia 1000 tahun. Asalnya dia buat taat pada Allah Ta'ala. Jadi bersama dengan malaikat lah. Malaikat secara jibiliyah Allah Ta'ala jadikan dia duduk dalam ibadat je tiap-tiap masa. Tak akan duduk dalam maksiat langsung. Itu malaikat. Memang Allah Ta'ala tak buat bahagian jahat di malaikat. Adapun iblis ataupun jin ni Allah Ta'ala buat supaya kita. Jadi dulu dia duduk dalam taat. Allah Ta'ala tak dia duduk dalam taat sama dengan malaikat dia buat taat pada Allah Ta'ala. Kata Bishir bin Mansur daripada lelaki tu, dia kata, berapa lama tu? Muddatan tawilah. Lama dia kata ni iblis duduk buat taat pada Allah Ta'ala. Kemudian mu tengoklah dia kata, thumma sara ila ma sara ilaihi. Kemudian mu tengoklah apa yang berlaku pada iblis. Tu Allah Ta'ala uji sikit lah. Patutnya melalui jalan ibadat jadi orang makin baik. Betul tak tuan-tuan? Makin kita beribadat, makin baiklah jiwa sepatutnya. Kan ada orang yang mencuri kan. Di zaman Rasulullah kan ada orang mencuri. Malam dia semayang. Tapi pagi bila orang dah tidur semua dia buat kerja dia mencuri. Orang mari ngadu pada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Suruh dia teruskan semayang. Maknanya melalui jalan ibadat solat yang diteruskan oleh orang yang buat jahat, mudah-mudahan dengan solat tu akan menyebabkan dia akan tinggal nanti dosa maksiat dia. Macam ulama ajar petua lah. Siapa-siapa yang nak meninggalkan maksiat yang dia lazimi, jangan tinggal solat duha. Jangan tinggal solat duha, buat. Maksiat buat lagi duha. Maksiat tak tinggal lagi, buat lagi duha. Sampai maksiat tu berhenti. Lepas tu duha tu jangan berhentilah, teruskanlah. Cuma nak beritahu, melalui jalan duha, ulama kata akan seseorang itu akan meninggalkan maksiat dia. Maknanya kita boleh faham, melalui jalan solat, seseorang itu akan jadi orang baik. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar.
Semayang tu Allah Ta'ala kata boleh cegah fahsyat, boleh cegah mungkar. Tapi duduk dalam keadaan beribadat ni, iblis duduk dalam beribadat pada Allah, sepatutnya jadi makin baik, makin baik, makin baik. Allah Ta'ala buat mari ujian. Satu, dia buat manusia. Bila buat manusia, tuan-tuan maklum kisah ni, perintah satu perkara je, bagi penghormatan kepada manusia yang aku buat ni. Bila mari perintah suruh bagi penghormatan kepada Adam alaihi salam, maka iblis pun tengok, Adam ni Allah Ta'ala buat daripada tanah. Aku ni Allah Ta'ala buat daripada api. Api ni kan sifat dia meninggi, marak, menjulang ke atas. Maknanya, komponen ciptaan aku lebih mulia banding Adam alaihissalam. Tanah ni membumi ke bawah. Tempat simpan benda-benda apa dalam tu, tuan-tuan, dalam tanah ni. Takkan aku yang mulia nak sujud kepada Adam alaihissalam? Engkar perintah Allah. Duduk dalam ibadat berapa lama tu? Allah Ta'ala uji sikit je. Duduk dalam ibadat berapa lama tu? Duduk dalam nikmat berapa lama tu? Allah Ta'ala buat mari rugi sikit zaman PKP. Berapa ramai orang yang berasa nak keluar daripada Islam. Tuan-tuan bacalah banyak kisah-kisah macam tu. Ada seorang hamba Allah, saya terbacalah komen dia. Komen dia. Dia kata, ada seorang hamba Allah tu asalnya dia share gini. Dia share, dia ni orang yang pernah gagal. Musim keluar Rizal itu, Rizal SPM itu. Dia orang yang pernah gagal SPM, tak ada lah cemerlang mana pun. Kemudian dia masuklah universiti. Universiti pun dia gagal. Sehingga ditendang keluar daripada universiti tu. Dia berhenti sekejap, dia kerja dulu, lepas tu dia ada duit, dia sambung balik. Dia sambung balik mengaji dia, sampailah hari ni, dia dapat title DR depan nama dia. Dia nak beritahu, berusahalah, jangan putus asa. Allah Ta'ala akan bagi kejayaan pada usaha yang kita buat tu. Lepas tu ada orang komen. Dia kata, aku berusaha juga. Dia kata, Allah Ta'ala tak bagi-bagi pun padaku. Dia kata, aku belajar. Dia kata, bukan main. Dia kata, mau nak tahu sekarang ni aku bekerja apa? Macam-macam dia kata kerja aku buat. Angkut sawit, bawa lori. Ini ke keadilan Allah? Dia kata. Disebut dalam tu. Saya baca tulisan dia lah. Komen-komen dia. Orang lain duduk nasihat dah. Bawah ni duduk nasihat. Dia kata, aku minta tolong dengan siapa? Siapa pun tak nak bantu aku. Last sekali dia kata, aku pergi gereja minta tolong. Lepas tu bila dia sebut gitu, ada masuk seorang lagi komen. Dia kata, macam mana nak minta dengan bantuan dengan gereja? Dia kata gini, mu PM aku, tak boleh sebut sini. Tak boleh sebut sini. Senang, lebih senang minta dengan gereja. Akan diberi akan dipertimbang dan diluluskan permohonan bantuan tersebut. Banding dengan pergi minta di masjid, dia kata, pergi minta di surau, dia kata, payah, dia kata, aku pergi minta dengan zakat, dia kata, tak dapat-dapat. Itu dia sebut dalam komen-komen dia. Tu kadang-kadang Allah Ta'ala nak suruh kita sedar. Tapi kadang-kadang orang makin jauh. Kadang-kadang saat kita tak sedar tu, Allah Ta'ala mari ujian nak suruh sedar. Nak suruh kita ni bergantung dengan Allah Ta'ala. Takut galik dengan nikmat sehingga apa? Sehingga kita tak sedar segala-gala yang ada di kita tu mari daripada Allah Ta'ala. Tu duk minta dengan Allah Ta'ala pagi-pagi tu. Mayang subuh tu, wa tawallani fiman tawallait. Tu duk minta tu. Sebab tu kita tak tinggal kunut biar orang kata bid'ah pun. Tak tinggal kita sebab apa? Yang diminta pagi-pagi tu semua benda lawa-lawa cantik-cantik lah kau. Salah satu benda yang kita minta pada Allah Ta'ala, wa tawallani, ya Allah, mu perintahlah aku. Tu minta. Sebagaimana mudah perintah orang yang sebelum daripada aku.
yang kau jadikan dia orang yang dekat denganmu, orang yang berjaya, orang yang duduk dalam taat, duduk dalam ibadat, sedar benda mungkar, meninggalkan mungkar, sedar itu taat, terus dalam ketaatan. Kau bawa dia makin dekat kepadamu. Wa tawallani, jangan mu jadikan aku memerintah diri aku sendiri, walau tarfata ainin, walau sekelip mata. Tu kita minta dengan Allah Ta'ala tu pagi-pagi tu. Aku nak mulakan urusan hidup ni ya Allah pada pagi ni. Tapi aku minta dulu denganmu ya Allah. Aku tak pandai. Kalau mu tak bagi ilmu pada aku nak selesai, nak buat apa pagi ni aku tak pandai. Buntu, zero, kosong, blank, tak ada apa. Mu bantulah aku, mu pandulah, mu pimpinlah, mu bawalah, mu heretlah. Macam mana pun pulang padamu lah, bawa. Tu serah pada Allah Ta'ala tu. Wa tawallani fiman tawallait. Tu antara benda yang kita minta dengan Allah Ta'ala pagi. Tu Allah Ta'ala bantu. Keluar daripada rumah dia tu, keluar pada masa ni. Orang jam, kita tak jam. Siapa sana tepat dengan masa. Mari nampak kerja ni kena buat dulu. Sebab apa? Tengok-tengok, kita dah buat kerja ni. Punya bos minta awak. Tengok disusun mata molek. Sebab apa? Serah pada Allah Ta'ala. Tapi kalau serah pada kebijaksanaan kita, mulalah kita gelabah lah, tak puas hati lah. Lepas tu bila tak puas hati, mari dalam hati, aku berasa nak murtad lah, na'udzubillah. Ni cabaran orang lalu jalan sufi, kadang-kadang datang lintasan tu. Kadang-kadang duk berzikir ni, duk berzikir pada Allah Ta'ala ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah ni, duk mari lintasan tu. Lintasan suruh murtad, lintasan suruh keluar daripada agama. Lepas tu apa benda alat nak guna, nak tepih ni? Ilmu. Tu perlu pada ilmu, nak tepih benda yang mari. Ujian daripada Allah Ta'ala. Ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi ahli zikir, Allah Ta'ala uji sikit, tak boleh kencing. Sudah. Tak boleh buang air besar, sudah. Tak ada pedah aku berzikir, duk minta dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Nyakit pun na'udzubillah, lintasan yang berat tu pun na'udzubillah, minta jauh daripada Allah. Tepi dengan ilmu. Semua tu ujian daripada Allah Ta'ala. Baik. Sini pun dia sebut, Nabi ni ataupun sahabat secara khususnya diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Kamu tengok, saat mu bergantung pada dirimu, pada masa tu Allah Ta'ala datangkan teguran. Bukan dengan sebab ramah Allah Ta'ala memenangkan kamu. Bahkan dalam ayat lain, tuan-tuan boleh baca, boleh lihat, dalam peperangan Allah Ta'ala hantar ribu-ribu malaikat. Saat jumlah tak ramai, kelengkapan tak cukup pun, kenderaan pun tak ada. Tapi sahabat-sahabat tengok dalam peperangan, belum sempat kita orang angkat pedang pancung, kepala orang tu dah putus dah. Maknanya Allah Ta'ala hantar tentera daripada kalangan malaikat. Dan ada sahabat yang mengiyakan, yang menyebutkan, aku nampak tentera berkuda yang memakai jubah dan serban berwarna hitam. Siapa ni? Allah Ta'ala hantar tentera, dalam Quran ada cerita lah. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu baca ya. Ibnu Mas'ud ada berkata, al-halaku fitnataini al-qanutu wal-ujbu. Artinya kebinasaan itu berpunca dari dua perkara. Pertamanya putus asa dari rahmat dan kurniaan Allah. Kedua, merasakan diri lebih dari orang lain, lalu memandang lekeh kepadanya dengan sebab ujub. Itu yang kedua itulah syahid kita dalam tajuk ni, iaitu ujub dengan diri sendiri. Yang tu kata Ibnu Mas'ud boleh membawa kebinasaan. So ubat dia apa? Kata ulama, ubat dia hanya satu, iaitu ilmu. Ilmu je boleh jadi ubat. Dengan sebab ilmu itulah kita kenal diri kita. Dengan sebab ilmu itulah kita tahu benda ni semuanya mari daripada Allah Ta'ala. Baik mari daripada Allah, buruk pun mari daripada Allah. Itu yang sebut baca dah hikam dalam pertemuan yang lepas tu. Ibnu Athaillah sebut apa? La tufrih katta'atu li'annaha barazat mink. Jangan sama sekali taat engkau pada Allah Ta'ala menyebabkan engkau gembira kerana engkau nampak bahawa ia datang daripada engkau. Jangan. Muduk dalam taat, buat ibadat pada Allah Ta'ala, mu berasa happy. Berasa happy tu mu nampak apa? Mu nampak dia keluar daripadamu ke? Jangan. Kalau mu nampak keluar daripadamu, maka itu adalah ujub.
Jadi nak gembira, gembiralah kerana engkau melihat ia datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang sedang menzahirkan nikmat buat taat itu pada diri engkau. So engkau adalah jelmaan taat yang Allah Ta'ala kehendaki hidup berlaku di kita. So bergembira dengan siapa? Bergembira dengan anugerah Allah, bergembira dengan Mun'im yang memberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu akan datang sambung, iaitu sifat madmumah yang ke-8, iaitu riya. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.